Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Byros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira cryptocurrency dan juga stock market. Saya menganalisa semua jenis pasaran, okey, dengan menggunakan teknik wave theory dan juga supply and demand, support resistant. Okey. So baru-baru ni saya baru belajar sikit tentang news. So tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang pentingnya ilmu. Ingin saya tekankan di sini, saya bukan sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya, okay? So, how was your day guys hari ni? Apa khabar? Apa buat tu? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. So, Alhamdulillah, hari ni kita berjumpa lagi. So, seperti biasa, hari ni kita nak tengok. Saya nak buka intraday dulu, tengok apa berita pasal krisis krisis Rusia dengan apa orang panggil, Rusia dengan Ukraine ni dah reda ke belum. Okay, so sambil-sambil tu jom kita baca something sikit dekat intraday. Reason saya pilih intraday sebab dia bahasa Melayu lah. Saya malas nak fikir apa maksud dia dalam bahasa Inggeris, sebab kadang-kadang bila kita tengok Bloomberg apa semua kan, dia punya bahasa tu dalam sangat lah. Saya macam tak apalah. So hari ni berapa hari bulan kita tengok dulu sekejap. Okay, kita baca satu berita. Okay, let's go. So ini ada satu berita tentang isu semasa. Rusia mula dihukum, negara barat jatuhkan sekatan ekonomi. Okay, so dekat sini Amerika Syarikat dan sekutunya mula bertindak menghukum Rusia dengan sekatan baharu selepas ia mengiktiraf kemerdekaan dua wilayah di timur Ukraine dan mengerahkan tenteranya ke kawasan tersebut pada awal minggu. Oh, Amerika Syarikat dah masuk campur guys. So AS, Kesatuan Eropah, EU, Britain, Australia, Kanada dan Jepun telah mengumumkan rancangan yang menyasarkan bank dan golongan elit, manakala Jerman pula menghentikan projek saluran paip gas utama dari Rusia. Presiden Joe Biden menyifatkan tindakan Moskow baru-baru ini sebagai pencerobohan ke atas Ukraine dan beliau mengumumkan sekatan menyeluruh ke atas bank utama Rusia VEB dan bank tenteranya yang akan melarang institusi kewangan Amerika Syarikat daripada membuat transaksi dengan mereka. Oh, bukan mudah guys nak baca berita. So kita dah boleh nampak Amerika Syarikat masuk campur dalam urusan Rusia dengan Ukraine ni sebab diorang ni sekutu kan. So ni keadaan makin tegang lah. Okay, keadaan makin tegang. So kita nak dengar Dan Dola berceloteh juga sambil-sambil sebelum kita memulakan analisa kita. Okay, let's go Dan Dola. Okey, Assalamualaikum lagi, selamat pagi, salam sejahtera bersama Dan Dollar dalam Sembang Intraday. Okey, kita nak sambung lagi ulasan pergerakan pasaran apa dah jadi ni. Jadi hari ni Dan nak terus masuk ke teknikal sikit. Kita nak tengok pergerakan harga pada carta Euro, US Dollar dan Pound Dollar. Okey, kita mulakan dengan carta Euro US Dollar dulu.
Jadi kita lihat pada sesi Asia semalam pergerakan harga agak mendatar. Sebelum pada sesi Eropah kita lihat ada kenaikan harga. Sebelum pada sesi New York harga agak mendatar tapi menunjukkan penurunan lah. Jadi apa yang berlaku semalam? Sebab kalau kita tengokkan sentimen pasaran yang berisiko ni disebabkan krisis Rusia dengan Ukraine ni sepatutnya akan mendorong penurunan lebih rendah lah pada carta euro US dollar. Tapi apa yang berlaku semalam, kita nampak ada kenaikan harga pada sesi Eropah. Jadi perkembangan bagi krisis Rusia dengan Ukraine ni semalam, Presiden Ukraine ada menyatakan bahawa beliau percaya perang ni tak akan berlaku, tak akan tercetus. Sebab itulah kita nampak sentimen pasaran tu sedikit pulih lah daripada kenyataan Presiden Ukraine tu. Sebab tu kita nampak US dollar sedikit menyusut pada sesi Eropah semalam. Tapi orang kata apa ni, pemulihan sentimen ni tak kekal lama lah. Nampaknya risiko kembali melanda pada sesi New York semalam, di mana ada campur tangan daripada pihak Amerika Syarikat dengan Eropah juga. Amerika Syarikat dengan Eropah pun dah mula lancarkan sekatang ke atas Rusia. Jadi kalau nak baca detail apa sekatang-sekatang yang dikenakan ke atas Rusia tu, boleh baca dekat intraday nantilah. UK satu lagi, UK pun dah sekat bank-bank Rusia juga. Jadi kita lihat masih lagi suasana pasaran yang berisiko lah. Jadi mungkin kita jangkakan US dollar akan kembali mendominasi pasaran lah sehingga ke penghujung minggu ni. Jadi kita jangkaan untuk kenaikan harga pada carta euro US dollar akan menguji resisten pada 1.14 dolar. Masih lagi tak berjaya tembus pada minggu lepas pun. Zone ni jadi rintangan buat harga lah. Kalau jaya tembus resisten ni, akan beri syarat untuk perubahan trend bullish yang lebih jelas lah pada carta euro US dollar, dengan sasaran akan menuju zone ketinggian pada 1.148 dolar. Sebaliknya, jika krisis Rusia dengan Ukraine ni semakin tegang, semakin berisiko, kita jangkakan US dollar ni mungkin akan mengukuh dan akan menyambung penurunan harga pada carta euro US dollar ni dengan jangkaan zon pada 1.127 dolar sehingga 1.125 dolar akan diuji lah sebelum penurunan lebih rendah akan menuju sehingga 1.12 dolar pula. Jadi itu untuk euro US dollar lah. Okey, kita balik pada carta GBP USD. Agak menarik sebab kita nampak ada penurunan harga pada sesi Asia sehingga sesi Eropah semalam, di mana sentimen pasaran yang berisiko masih lagi mendorong US dollar untuk menekan matuan pound sehingga menyentuh paras paras terendah harian semalam sekitar 1.354 dolar. Tapi pada sesi New York semalam kita nampak ada kenaikan sedikit. Nampaknya pound sedikit melonjak pada sesi New York semalam disebabkan faktor bank pusat, faktor fundamental daripada bank pusat, di mana timbalan Bank of England semalam ada menyatakan positif untuk pengetatan dasar oleh bank pusat England, dan adalah sedikit komen berkenaan kadar faedah dan sebagainya. Jadi positif dekat situ sedikit menyokong bagi matuan pound untuk meningkat semalam. Sebab itulah kita kena tengok sentimen pasaran semasa pasal krisis dengan Rusia dan Ukraine ni, dan juga fundamental daripada bank pusat. Kita tengok dasar monetary dengan kadar faedah dan sebagainya, barulah kita nampak apa yang mempengaruhi pergerakan mata wang tu. Jadi kita fahamlah kenapa pergerakan harga pada carta GBP USD semalam mula-mula turun, lepas tu naik balik pada sesi New York. Jadi untuk jangkaan kenaikan harga pada carta GBP USD ni mungkin akan meningkat, menguji zon resisten pada 1.364 dolar sehingga 1.365 dolar lah. Masih lagi gagal ditembusi sejak daripada minggu-minggu sebelum ni lagi. Kalau berjaya tembus, kita nampak perubahan trend bullish yang lebih jelas lah pada carta GBP USD. Sebaliknya, jika penurunan harga berlaku pada carta GBP USD ni, kita nampak paras support pada 1.35 dolar akan menjadi tumpuan harga lah setelah beberapa minggu. Zone tersebut berjaya membendung kejatuhan harga. Nampak bila harga jatuh je zone 1.35 dolar tu, harga kembali pantun buat kenaikan semula. Jadi untuk penurunan harga mungkin boleh pergi sehingga 1.34 dolar jika penurunan lebih rendah melepasi support 1.35 dolar itulah. Jadi itu untuk jangkaan pergerakan harga untuk kenaikan ataupun penurunan harga pada carta GBP USD lah. Jadi itu saja dulu ulasan pergerakan pasar.
Okay guys, so kita dah dengar daripada Dan Dollar sebentar tadi. um, Saya sediakan trading view untuk saya. Saya nak tunjuk sikit berkenaan teknikal. So kita dah tahu kenapa ada lonjakan semalam. Okay, so jap. Okay, so kita mulakan dengan dollar index. Okay, let's go. So dollar index, so nampaknya dia dah drop. Adakah dia drop ini hanya untuk pullback? So kita tak pasti guys. Kita mencari punca-punca. Okay, possibility dia akan react dekat kawasan trendline. Possibility lah. Kalau dia tak react kawasan situ, possibility dia akan react dekat kawasan sini. Okay, so kita sama-sama menantikan. So sekarang price tengah drop sikit. Okay, kita teruskan dengan gold. So gold semalam semalam kita ada menjangkakan gold ni. Masa tu dia dekat, kita tengok kat H4 lah lebih jelas. Okay, so semalam kita ada jangkakan yang gold akan drop. Selepas pukul 6 dia memang close, orang panggil apa, bearish engulfing. Dan price membuat pullback dalam masa 8 jam dan terus drop. Okay, so analisa kita tepat. Okay, kita boleh lihat dalam 171 pips untuk gold. So mungkin price tak sentuh dekat tempat yang saya tanda, tetapi price memang drop. So siapa yang pandai ambil peluang kat area sini, semalam pun saya main instant je, tapi Alhamdulillah membuahkan hasil. Saya dah close dah, baru close tadi. But it's okay. Siapa yang terlepas, it's okay, kita cari lagi. Okay, so kita teruskan dengan EU. So EU masih belum SL lagi. Tapi saya tak masuk lah dekat EU. So kita tengok, kita tunggu je lah, masih menunggu dekat EU ni. SL dia agak besar sikit lah, tapi EU tak adalah risiko dia besar, setakat 30 pips something. Okay, so kita masih menunggu kat EU. So kita nak tengok GU, sebab semalam kita tak ambil keputusan untuk masuk GU. So kita dekat time frame 4 hours. Kita buka daily. Apakah gerangan price buat apa ni, kita nak tengok. So dia ada buat lonjakan sedikit seperti yang Dan Dollar cakap tadi, kerana Presiden Amerika Syarikat tadi dia cakap pasal apa, dia cakap peperangan mungkin takkan berlaku lah, dia cakap macam tu. So price ada sikit melonjak yang kita boleh lihat. So kita tetap dengan analisa kita, USD akan strike up, dan gold, GU dengan EU possibility akan drop. So make sure korang ada SL Okay. So Alhamdulillah this week memang cun lah,
analisa kita tentang gold. Kita dah profit hampir 100 lebih pips dekat gold. So kita nak ambil second peluang dekat GU. Okay. So dekat EU pun EU slow lah. Siapa yang boleh tunggu EU okay je, tak ada masalah. Macam saya letak lot kecil-kecil je lah EU kan. Sebab kita layan berhari-hari kan, EU lambat sikit dia bergerak. So kita going for short GU. Target tak payah banyak sangat lah. Saya jenis tak target panjang-panjang sebab takut tak sampai. Alamak, sorry lah. Silap. Kita going for short tadi, long pula. So kita target dalam 90 pip something. Okay, target 90 pips. Kita masih menanti dekat kawasan yang kita tanda tu. Okay, so kita tunggu dekat kawasan 1.36 for GU. Okay, so mungkin SL saya besarkan sikit, 25, 26. Okay kot. 26 besar sikit lah, sebab saya risau dia langgar SL, lepas tu baru drop. So kita nak tengok dulu. Kita nak tengok SL kita ngam tak dekat tempat tu. So ini adalah previous height dia. So kita lukis sikit. So ini adalah previous height. Alamak. So ini kawasan previous height dia. So SL kita dekat atas ni. So ngam lah. Okay. So itu apa yang saya nampak. Kita masih menunggu di GU. Kita dah profit dekat gold, alhamdulillah. Bukan kita lah, saya lah. Okay. Mungkin tu saja pada hari ini. So sambil-sambil kita nak tengok GJ. So GJ tinggal lah. Okay, kita tengok USD je pada this week. Kita fokus on USD punya pair. So saya rasa itu saja untuk minggu ni. So korang jangan lupa jaga margin korang. Jangan kelang kabut, main tekan je full margin. Okay, so make sure emosi jaga. Okay, so itu saja untuk saya dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.